السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا أردت من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه الأعظام وإلى مشايخنا والمسلمين قولي ولا علم لنا إلا ما علمتنا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتقين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الموحدين واجعلنا من المهتدين واجعلنا من المخلصين الحبين واجعلنا من العارفين واجعلنا من المتقين اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita sambung muzakarah kita Minhajul Abidin. Malam ini kita sambung muka surat 129. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif wal mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi amin ya rabbal alamin. Qala musannif, perhatian mereka dicurahkan seluruhnya untuk memelihara hatinya agar jangan sampai cenderung kepada selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan memelihara perut mereka daripada makanan halal yang tidak perlu, dan memelihara lidah mereka dari perbualan kosong yang tidak ada gunanya, dan juga perhatian mereka dicurahkan untuk tidak melihat pada apa yang tidak diperlu untuk dilihat. Dengan makna ini, maka pada para ahli ibadah kedua, yakni pada bahagian yang kedua ini, pada martabat yang kedua ini, terbanyak di antara ahli-ahli ibadah. Sedangkan ahli ibadah seluruhnya ada 7. Jadi ada 7 martabat. Ada 7 jenis, 7 darjah. Orang-orang ibadah ni ada 7 darjah. Sewaktu ketujuh ahli ibadah itu berhadapan dengan Nabi Yunus, dia nak cerita asal-asal martabat ahli ibadah ni ada 7. Ada kisahnya. Pada zaman Nabi Yunus ni ada 7 orang ahli ibadah. Ada 7 orang ahli ibadah yang berjumpa dengan Nabi Yunus, nak tanya Nabi Yunus ibadah yang paling afdal, ibadah yang paling utama untuk mereka laksanakannya apa dia. Baik, jadi 7 orang ahli ibadah ini sambung cerita yang dulu, iaitu bagaimana ada 7 orang ahli ibadah yang mana mereka ni menjadikan seluruh kehidupan mereka, dicurahkan seluruhnya untuk memelihara hati. Jangan sampai hati itu bertumpu kepada makhluk. Jangan sampai hati itu
menjadi perkara yang menghijab dirinya dari ma'rifatullah. Maka 7 ahli ibadah ini pada suatu ketika bertemu dengan Nabi Yunus, nak tanya, dia nak belajar ibadah yang paling utama untuk mereka laksanakan. Kata setengah ulama tasawuf, kisah 7 orang ahli ibadah ini adalah simbolik kepada 7 darjah orang yang beribadah. Jadi kita nak tengok kita ni orang yang martabat yang keberapa, ataupun sudah sampaikah kita ni pada sekurang-kurang darjat abid, ataupun belum masuk lagi. Abid darjat yang pertama, mereka bukan memperbanyakkan amalan sunat. Pada peringkat yang pertama, mereka menghindarkan diri mereka dari terjadinya maksiat ke atas jasad dan qalbu ataupun qalbi. Orang yang memperbanyakkan ibadah sunat tetapi tidak menghiraukan maksiat zahir dan batin, itu namanya ahli ibadah yang ghururun, ahli ibadah yang tertipu, yang terpedaya. Ini paling banyak di akhir zaman ni, ahli ibadah yang ghurur. Kira nak cari yang sunat, fadilat sunat, fadilat sunat. Agak-agak nak dapat ke fadilat dan sunat yang dikerjakan? Kalau yang pokok, yang tapak, yang pokok tidak didahulukan terlebih dahulu. Apa dia tapak? Akidah. Akidah ada dulu. Apa dia pokok? Iaitu mengerjakan tiang-tiang kepada agama. Kemudian, adakah sudah pokok itu dijaga daripada segala musuh, iaitu meninggalkan segala maksiat, dosa, munkar, fahsyat, kemunafikan, kefasikan, kezaliman, ketagutan. Kalau 3 itu sudah dikerjakan, itu baru masuk peringkat awal. Mula-mula kita nak menuju kepada Allah, itu yang paling utama. Ada tapaknya, iaitu akidah yang benar. Ada pokoknya, iaitu ibadah asas yang bertepatan dengan kehendak syarak. Ada pembasmian kerosakannya, iaitu menjauhi, meninggal dan menjauhi segala larangan. 3 ini bila sudah kita laksanakan, baru naik fasa yang kedua, iaitu menambahkan yang sunat-sunat. Kita kira nak baca surah Al-Mulk setiap malam, nak baca surah itu, surah ini, fadilatnya, fadilat itu. Ada surah yang menghindari daripada fitnah Dajjal. Surah apa? Al-Kahfi. Baca hari-hari, tapi perangai ikut Dajjal. Ibaratnya makan obat, makan racun.
Ibaratnya makan ubat, makan pemusnah ubat. Jadi umpamanya macam kita bubuh duit dalam poket, poket kita bocor. Macam orang jadi ikan lah. Ikan masuk banyak dalam jaring. Angkat-angkat ikan semua berterabur masuk sungai balik. Pasal apa? Jaring bocor. Perumpamaan jaring bocor ni apa dia? Kita buat ibadah tapi dalam keadaan membazirkan. Contohnya berwudu. Betul-betul tengok orang buat wudu. Ambil wudu sampai 2 bandi air. Orang buat sebotol. Tengok, basuh muka, air dia turun. Orang tak mau. Untuk COVID-19. Pakai PG, bazir air. Buat ibadah, tapi ibadah bocor. Umpama poket bocor, umpama jaring bocor. Hilang pahala-pahala dengan sebab ada pembaziran. Penting ibadah, tak penting pemusnah ibadah. Buat yang sunat, maksiat dah tinggal. Akan dapat pahala ke sunat? Apa maksiat yang paling utama? Membiarkan diri dalam kesyirikan. Habis tak kenal Tuhan, tak syirik. Tauhid dia nak ngaji. Dia nak ngaji fadilah. Tasawuf dia nak ngaji. Dia nak ngaji sunat-sunat amal. Konon-konon tasawuf dah lalu. Saya ngaji beramal. Tasawuf ni ialah membersihkan jiwa, membersihkan hati dari kesyirikan, lalu membawa kepada kearifan. Bukan memperbanyakkan amalan sunat tanpa menghiraukan tauhid dan makrifat. Memperbanyakkan amalan sunat tapi tidak menghiraukan tauhid dan makrifat, itu adalah gharar. Abidun bi ghairi aqli. Ahli ibadah yang tak ada akal. Baik, kita pagi di situ. Adakah kita tergolong dalam golongan itu? Jadi akhir zaman cukup banyak macam ni kata Imam Ghazali. Ya, kata Imam Ghazali, ramai ahli ibadah masuk neraka kerana bid'ah pada akidah. Nabi pun kata, sayati fi zaman, akan berlaku pada satu zaman abidun jahilun, ahli ibadah yang jahil. Apa mereka dapat? Dapat neraka. Ini jangan penting benda-benda sunat kalau yang wajib belum selesai. Jangan penting ibadah sunat kalau maksiat belum ditinggalkan. Apa kewajipan kita? Kewajipan paling utama ialah ma'rifatullah. Itu sebesar-besar kewajipan. Pasal apa kita tak pulun nak cari ma'rifatullah? Yang nak pulun nak khatam Quran 3 hari sekali. Ni ada orang yang suka beramal ibadah ni, bagus, bukan tak bagus, tapi tak kenal kaedah. Ni yang nak gaji buat ibadat ni ya, ngaji kitab Minhajul Abidin, kena buat ibadat ya. Tapi sebelum buat ibadah, tilik dulu apa ibadah yang paling utama bagi kita. Ada tak lagi kewajipan yang belum kita laksanakan? Didik dulu. Tunaikan yang itu dulu. Ada tak maksiat yang belum sempurna kita tinggalkan? Cari jalan, tinggalkannya dulu. Ini paling utama. Kemudian barulah buat aksesorinya, perhiasannya. Ya, ibadah-ibadah yang sunat. Macam kita lah kan, rumah dah ada, tapi beli cat. Nak cat mana? Cat kat muka. Rumah dah ada, beli aksesori rumah, perhiasan-perhiasan rumah. Nak letak kat mana? Betul. Itulah perumpamaan.
Jadi bila kita buat ibadah, jangan hanya seronok ibadah, padahal kita tak tahu tak ibadah tu patut dan padan ataupun tidak dengan kita. Patut ataupun tak patut, padan ataupun tak padan dengan kita yang nak buat ni. Macam kita nak minta kerja, kita nak minta kerja, ada sijil dekat 6. Pergi temu duga jawatan kosong, nak minta kerja managing director. Dia tulis dah terang-terang kat bawah, yang layak memohon sekurang-kurangnya bachelor. Dia ingatkan bachelor tu orang tak kahwin lagi, jadi minta. Agak-agak dapat. Inilah dia tuan yang kata Allah, ukur baju di badan sendiri. Itu kata hadis Melayu. Jadi kita nak amal kata tu kalau ukur dulu. Adakah aku tu di situ? Kita nak hudud kata Quran 3 hari sekali, sedangkan tauhid sudah 20 tak faham. Tinggalkan dulu. Dia ngaji dulu tauhid. Biar maknanya dulu 68 aqaidul iman. Ini dia berbangga akhirnya dengan ibadah yang sunat. Boleh khatam 3 hari sekali, boleh khatam seminggu sekali. Riak, takabur, ujub semua pun tak kena. Jadi apa ibadah dia? Mardudatun la tuqbal, tertolak, tidak diterima Allah. Baik, Nabi dah beritahu dah clue ni. Umatku akan terpecah kepada 73 kaum. Satu saja yang dinilai oleh Allah. Pecah tu kat mana tuan-tuan? Bukan pecah pada sembahyang, puasa, zakat, haji, zikir, baca Quran dan sebagainya. Tapi pecah pada akidah. Masing-masing 73 ni kata dia yang benar. Wahabi kata dia benar. Dia menolak semua pendapat yang lain. Kita ahli sunnah pun kata kita benar. Yang kita menolak semua pendapat yang lain. Namun siapakah yang benar sebenarnya benar? Siapakah yang dibilangkan benar, diperkirakan benar, dikirakan sah oleh agama dan Allah Ta'ala? Maka tanda-tanda benar itu sudah tersebut dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Jangan sampai kita salah faham. Berapa ramai orang banyak belajar agama, tapi salah faham dengan agama yang dia belajar. Berapa ramai orang yang belajar ilmu tafsir, ilmu syarah hadis, tapi dia salah faham dengan ilmu tafsir, ilmu hadis yang dia belajar. Pada sekitar tahun 700 Hijrah dulu, ramai penghafaz hadis yang terkeliru dengan hafazan dan kepahaman hadis yang mereka hafazkan. Ada yang hafaz sehingga 20,000 hadis, 50,000 hadis, namun masih terkeliru dengan hadis yang mereka hafaz, sehingga timbul berbagai-bagai kepahaman yang bercanggah dengan agama. Apatah lagi kalau kita yang tak hafaz hadis ni. Itu orang yang hafaz hadis. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jangan remehkan majlis ini. Nak cerita yang tu panjang pusing, yang tu yang cerita. Dan jangan remehkan ilmu apa yang kita nak kena belajar. Jadi belajar sudah. Jadi belajar tu syok, boleh gelap. Tolong jaga.
Fahamkan ilmu apa yang paling perlu aku belajar untuk buat bekalan. Bukanlah semua orang menuntut ilmu tu masuk syurga. Bukan semua juga orang alim masuk syurga. Bukan juga semua orang yang beramal dengan ilmunya masuk syurga. Halikun nas adalah alimun, wa halikul alimun adalah amilun, wa halikul amilun adalah mukhlis, illa al-mukhlisun. Binasa sekalian manusia melainkan orang alim. Binasa orang alim melainkan orang yang beramal dengan ilmunya. Binasa orang yang beramal dengan ilmunya melainkan orang yang ikhlas. Siapa orang ikhlas? Orang yang ma'rifatullah. Ikhlas tak akan tumbuh dalam hati kalau tidak ada ma'rifatullah. Itu yang paling penting. Baik. Ada dalil? Dalil cukup banyak yang kita selalu baca. Innallaha la yahrim syai'an afdalu minat tauhid. Sungguhnya Allah Ta'ala tidak memfardukan sesuatu yang lebih utama daripada tauhid. Baik. Bila dah mereka jumpa Nabi, mereka pun tanya, wahai Nabi Yunus, ada orang yang suka solat sunat tidak memilih yang lain, melainkan hanya solat sunat sahaja. Memang solat itu tiangnya ibadah, yakni dengan tetap melaksanakannya kerana Allah dan dengan sungguh-sungguh merendahkan diri dan bermohon kepada Allah. Semua itu memang baik. Dan ada di antara ahli ibadah itu yang suka berpuasa, tidak suka lainnya, melainkan hanya sedekah sahaja. Wahai Nabi Yunus, aku sekarang akan menerangkan semua perkara-perkara tadi. Mereka seakan-akan menasihati seorang Nabi. Dia nak tanya Nabi, dia pula nak terangkan Nabi. Macam Jibril jumpa Nabi kita Muhammad, dia tanya Nabi, dia jawab. Nabi jawab, dia kata saudara. Nampak kan? Jadi solatmu bertujuan agar sabar menderita kesengsaraan dan berserah diri kepada suruhan Allah Subhanahu wa taala. Mahu di apa-apa pun terserah. Jadikan puasamu untuk diam, artinya tidak mengatakan yang buruk. Dan jadikan sedekahmu untuk menahan diri agar tidak menyakiti dan tidak mengganggu hati orang lain. Dan tidak ada puasa yang lebih suci daripada itu. Artinya mengerjakan puasa sunat sambil berserah diri kepada Allah. Jadi kalau sekarang kau sudah tahu bahawa bahagian ijtinab, apa ijtinab? Yakni bahagian yang menjauhi maksiat itu. Ibadah ini ada dua. Satu ijtinab, satu iktisab. Ibadah ini ada dua. Pertama ijtinab, menjauhi segala larangan. Yang kedua iktisab, iaitu memperbanyakkan amalan sunat. Sebelum iktisab, kena ijtinab dulu. Jangan ada banyak iktisab, ijtinab tak diendahkan. Buat taat banyak, maksiat tak tinggal. Macam kita datang masjid, datang surau, baca Quran, untuk ilmu. Balik, tengok Argentina lawan Brazil. Habis ikut tu. Balik tengok Pirani, Rabu lagi. Habis ikut tu zikir tadi. Masa duduk zikir, ingat Tuhan. Balik, sengaja melalaikan hati daripada ingat Tuhan balik. Hak ingat tadi ni 10 minit, hak melalaikan tadi tu 2 jam. Boleh kabur kan? Tenggelam terus. Betul dirahmati Allah. Ulama-ulama sufi berkata, maksiat itu, satu maksiat itu apabila dikerjakan, terkadang boleh menenggelamkan ibadah selama 30 tahun. Satu maksiat kita buat, terkadang boleh menenggelamkan ibadah yang selama 30 tahun. Apa tak? Baru 30 minit.
Tak sampai 3 tahun, 30 minit dah tenggelam dah. Inilah keadaban. Semua ni tuan-tuan perlu kepada tarbiyatun nafsi. Semua ni kena ada pendidikan kerohanian. Tidak boleh semata-mata dengan ilmu dan amal yang tidak seberapa. Sekarang ni tuan-tuan, kita hanya cari ilmu, mencari definisi. Cuma mencari tarikh, pengertian. Tapi kita tidak belum pun melalui jalan-jalan perasaan. Ibaratnya kita cuma buat kek, tengok makan tidak. Ibaratnya kita cuma pergi beli buah, tengok makan tidak. Tak teringin ke nak makan? Teringin. Tak ada pisau nak kopek buah durian, nak kekau dengan lidah dengan gigi, luka mulut pula. Nak kreatif, buat luka belakangan. Tengok Maka perlu kepada dipecahkan. Kata hadis Melayu, apa kata hadis Melayu? Kalau tidak dipecahkan duyung, mana akan dapat sagunya. Nak cari pemecah tu. Kita pergi belajar, nak bagi ilmu tu pecah keluar, dapat kita rasa nikmat dia. Siapakah pemecah itu? Nak dipecahkan duyung, bukan pagar duyung. Jadi tuan-tuan, jangan terhenti di atas ilmu, jangan terhenti di atas amal. Carilah pemecah. Carilah orang yang boleh mentarbiyah rohaniah kita. Tarbiyatul nafsi, tarbiyatul roh, tarbiyatul roh. Cari orang yang boleh mentarbiyah nafsi, mentarbiyah rohani. Saya cuma cerita dulu. Nabi kata, wa inna ma'ana qasim wallahu yu'ti. Aku hanya beritahu, sedangkan dia tu murabbi, sebenarnya murabbi. Pun dia kata, aku hanyalah pemberitahu. Allah jualah yang memberi hidayah, yang menunjukkan jalan, yang mengerjakan perbuatan ibadah yang benar. Allah. Jadi tuan-tuan dalam hati Allah, di samping kita menambah ilmu, jangan terlupa untuk mencari pendidik yang boleh memecahkan ruyung tadi. Ruyung tu umpamanya ilmu. Kita simpan ilmu, balik buat harta karun. Ibaratnya kita pergi Langkawi, beli barang-barang perhiasan, balik letaklah almari, tengok. Sentuh tak boleh, makan tak boleh, tengok. Tak boleh tak? Kulit busuk. Nak pergi makan tak boleh. Anak sentuh tak boleh, tengok kan? Tengok. Jadi bodoh. Selama ni kita jadi bodoh kan jadi pandai. Dan orang tak ukur kan. Mudah-mudahan tuan-tuan ni kebanyakannya adalah yang bijak pandai. Jadi kita sama-sama tulis doa. Bila ada di antara kita ni yang antara pilih, seorang yang dipilih itu berdoa untuk kita, kita tumpang berapa doa. Saya tidak memandang tuan-tuan ni, ya, sebagai orang yang mendengar kuliah saya. Di mana tuan-tuan ni adalah orang yang mengajar saya. Saya dia orang yang belajar cakap, tuan-tuan orang yang mendengar. Kalau saya salah, tolong tegur. Itu ibarat 7 ahli ibadah yang jumpa Nabi Yunus tentang silap ya. Bila kita cakap agama, bukan bermakna kita baik pada orang. Kita sampaikan ilmu kepada manusia, bukan bermakna kita sudah baik.
Terkadang orang yang mendengar itu pula yang menterbiak kita. Boleh faham kan? Ini semua sudah ditamsilkan dalam kisah-kisah para anbiya wal mursalin. Jibril datang kepada Rasulullah, dia bertanya, Nabi jawab, dia mengiyakan. Apa cerita tu? Apa tamsilan? Tamsilannya bila kita bercakap, bukan kita lebih baik pada orang mendengar. Kadang orang yang mendengar itu lebih baik. Kita ambil ilmu daripadanya. Saya cermin tuan-tuan, tuan-tuan cermin saya. Maka kita bercakap atas dasar ta'awanu al-jin, tolong-menolong. Bukan lebih baik, tidak. Baik. Maka balik pada persoalan tadi, jangan terhenti atas ilmu dan amal. Carilah pemecah ilmu itu agar dapat kita duduk maha Allah. Baik, jadi bermakna bukanlah ibadah itu yang dipandang oleh Allah, tetapi di sebalik ibadah. Ibadah ini hanyalah kinayah. Ibadah yang kita buat secara zahir ini adalah kinayah. Kinayah ni apa? Dah simbolik. Simbolik saja. Seperti mana kata Imam Ibnu Al-Arabi dalam kitab Futuhatul Makkiyah, solat yang berwaktu itu hanyalah perbuatan jasad yang tidak dihitung oleh Allah sekiranya tidak ada solat yang da'i. Solat berwaktu itu hanyalah perbuatan jasad, tidak dihitung sekiranya tidak ada solat da'i. Apa solat waktu? Apa solat da'i? Solat waktu ialah solat yang kita buat satu hari 5 kali. 5 kali ya. Jadinya berwaktu, bermasa. Boleh telah lalu, boleh sekarang, boleh akan datang. Itu kata berwaktu. Tapi tak dikira kalau tidak ada solatul daim. Apa solatul daim? Solat yang berpanjangan. Kau jaga, kau solat, kau tidur pun kau solat. Kau solat pun kau solat, kau tak solat pun kau solat. Apa dia solat daim? Solat yang tidak ada waktu. Iaitulah tauhid dan makrifah yang sentiasa duduk dalam hati, yang dinamakan arif billah, orang yang mengenal Allah. Jadi sebenar-benar solat itu ialah arif billah, orang yang mengenal Allah. Jangan seronok mengerjakan solat waktu tanpa menghiraukan solat da'i. Kata alim ulama, kata ulama tasawuf, naumun alimun khairun min salatin jahlin. Tidurnya orang alim, jadi orang yang alim billah, lebih baik daripada solatnya orang jahil. Sebab apa? Tidurnya orang alim billah, dia tetap solat. Dia tu hatinya sentiasa mengembara di alam rohani. Maka inilah sebenarnya solat. Jadi solat yang kita buat ni, itu simbolik daripada solat daim. Jadi kita tak dapat nak solat daim, solatlah waktu. Untuk mengajar hati agar dapat solat daim. Tapi kalau solat waktu pun tak buat, kenapa kau tak solat? Aku sudah solat. Bila sentiasa tak nampak aku solat jadi. Kalau waktu buat pun nak tujuh orang dia. Ini semua perkataan orang-orang bodoh berimbangan.
Banyak orang macam tu. Tapi makan berwaktu. Makan berwaktu. Solat dari. Ada kata solat pakai niat. Dulu ramai orang lagu ni. Tempat saya ramai. Solat yakin tu, dia kata, ya, dalam hati. Itu yang Tuhan tengok. Zahir tak buat. Dia baca hadisnya. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Sungguhnya Allah Ta'ala tidak melihat zahir paras kamu, rupa paras kamu. Allah Ta'ala melihat pada hati kamu. Maka dia kata, hati sentiasa ingat Allah. Walaupun dia nak buat surat yang lain. Adalah dia orang yang zindik. Wa man tasawwufin bi ghairi tafakkurin faqad tazandaqa. Siapa bertasawuf tak berfikir, zindik. Berhakikat tidak bersyariat, zindik. Ini puaknya ramai. Suatu ketika dulu ramai. Sekarang tak tahu lah. Sekarang lagi ramai tu. Nak pula PKP macam mana tak boleh. Yang tak pun tak boleh. Baik ya, habis. Ini untuk kita renungkan untuk perjalanan kita kepada Allah. Baik, habis. Ibadah tadi ada dua, iaitu istinab dan iktisab, ya, saya sebut tadi. Kita baca balik. Dan tidak ada puasa yang lebih suci daripada itu. Artinya mengerjakan puasa sunat sambil berserah diri kepada Allah. Jadi kalau sekarang kau sudah tahu bahawa bahagian iktinab, yakni bahagian yang menjauhi maksiat itu lebih utama, harus dipelihara dan bersungguh-sungguh tentang hal tersebut, maka kalau keduanya, yakni iktisab dan istinab, berarti urusanmu itu sudah sempurna dan sudah berjaya maksudmu, maka engkau sudah selamat dan beruntung. Imam Ghazali kata, golongan yang selamat ialah orang yang istinab. Golongan yang beruntung ialah orang yang iktisab. Golongan yang selamat di akhirat ialah orang yang masa hidupnya di dunia dia tak buat benda sunat, tapi dia banyak amat prihatin kepada meninggalkan larangan Allah. Orang istinab ni orang yang selamat. Orang yang beruntung orang yang iktisab, iaitu di samping dia meninggalkan segala larangan Allah, dia menambah dirinya dengan amalan-amalan sunat. Jadi di akhirat nanti ada 4 jenis manusia. Ada 5 jenis manusia. Yang pertama, golongan syaqawiyatun. Apa dia syaqawiyatun? Iaitu orang yang celaka. Siapa orang celaka? Iaitulah musyrikun, kafirun, munafiqun, murtadun, zalimun, fasikun. Ni semua jenis orang celaka. Cuma orang celaka ni berbagai-bagai degree, berbagai-bagai peringkat. Setinggi-tinggi orang celaka, munafiqun. Ni golongan syaqawiyah, golongan celaka. Yang kedua, golongan muflisun. Apa dia golongan muflisun? Golongan orang-orang muflis. Dalam Quran disebutkan muflis. Siapa golongan orang muflisun ni? Orang muflis ni ialah orang beriman, tapi pahala-pahalanya semua ditolak dengan sebab dosa-dosa yang tidak ditaubatkan. Yang tiga, golongan khasirun. Ulaika humul khasirun. Siapa orang khasirun? Orang yang rugi. Siapa orang rugi? Orang yang beribadah tapi pahala dia tak ada. Pahala habis itu je.
Khasirun dengan muflisun ni pada zahir macam serupa, tapi tidak. Khasirun tu, muflisun tu lebih teruk. Yang keempat, golongan yang dinamakan orang yang salam. Orang yang mendapat salamun alaikum, salamun alaihim. Orang yang mendapat keselamatan ke atas mereka itu. Ya, orang yang mendapat keselamatan. Siapa orang selamat? Iaitu orang yang istinabah. Orang yang meninggalkan larangan-larangan Allah semasa hidup di dunia. Dia tak banyak buat ibadah sunat, tapi dia amat jaga dirinya dan hatinya daripada melakukan dosa, kemungkaran, fahsyak, kemunafikan. Orang yang banyak meneliti diri, orang yang banyak mendidik dirinya daripada daripada terbuat benda-benda yang dosa. Ini namanya orang yang saum, orang yang banyak puasa. Ya, orang banyak puasa. Puasa kita tuan-tuan tak makan tak minum daripada subuh sampai ke maghrib. Itu simbolik daripada ini ya. Simbolik daripada orang yang istinabah, meninggalkan dosa dan maksiat. Jadi puasa itu latihan untuk jadi orang yang istinabah. Ya. Baik. Kemudian yang kelima, golongan yang mendapat ulaika humul muflihun. Orang yang mendapat kejayaan. Hayya 'alal falah. Orang mendapat kejayaan, itu orang mendapat keuntungan, orang yang beruntung. Ya, siapa orang beruntung? Iaitu di samping dia istinab, dia juga seorang yang iktisab. Di samping dia meninggalkan maksiat, dia menambahkan dirinya dengan beribadah, dengan ibadah yang sunat. Maka ada 5 golongan di negeri akhirat nanti. Kita duduk mana tak tahu. Kita kena sama-sama berdoa. Mudah-mudahan ada antara kita yang makbul doanya. Kita tumpang-tumpang. Yang kemah sembahyang jemaah ni supaya boleh kita menumpang-numpang. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong-menolong kamu dalam kebaikan dan bertakwa. Akhir zaman nak tolong-menolong dalam kebaikan ni susah. Antara susahnya kena PKPB. Tak main Jumaat pun tak boleh. Di Selangor main Jumaat 6 orang berhak pun. Baru ni ada satu orang imam di Selangor. Tak nak tanya aku. Kami nak main Jumaat ni cuma ada 12 orang. Boleh tak? Kami dah buat dah pun. Tapi dia ke masjid kau. Saya tanya dia, macam apa? Pernah tak tengok? Hari ini. Baik, semua orang tu tahu. Buat di mana? Buat di rumah. Buat di rumah tak sah. Buat di mana? Kalau buat kat masjid, buat masjid dia timbul fitnah. Fitnah ke atas umat Islam, fitnah ke atas orang Islam. Jadi beginilah dalam keadaan ni, dah dilarang main Jumaat, bukan kita tak nak sembahyang. Kita tu dipaksa tak sembahyang, maka sembahyanglah zuhur. Ya. Bukan kita tak nak sembahyang. Kita tu ibaratnya orang yang tertawan. Bukan tertawan hatiku padamu. Itu paling elok. Tertawan dengan mana terjerat, tertangkap, terikat. Bila kita dah tertangkap, terikat, dia rumah, nyambung masuk ikat tangan sampai ke zuhur tak lepas. Dosa tak main subuh tadi? Dah. Pasal apa tak dosa? Bukan tak mau sembahyang, tangan diikat. Kita sembahyang pakai mask. Pasal apa? Yang pertama pasal takut penyakit katanya.
Yang kedua, pasal dipaksa oleh pemerintah. Kau tak pakai 1,000, pada bagi ke dia, kau pakai. Kau buat bui, buat bui awak, kau tak tanda kau. Itu namanya jaga fitnah. Kita wajib jaga diri daripada kena fitnah. Fitnah ni bukan kata tuhmah. Dia kata ni, itu tuhmah. Fitnah ni kerosakan, musibah. Jangan campak diri pada musibah. Bukan masalah takut COVID ke, takut apa. Bukan masalah tu. Ya. Betul ke awak cakap tu? Cakap pada nak cakap tu, pilih dulu dengan insya-Allah. Takut COVID ke, takut apa saja. Betul ke? Takut apa? Baik. Maka jangan kita rendah orang yang taat hukum pemimpin tadi dengan meninggalkan hukum makruh. Di sana ada satu hukum jaga fitnah. Faham? Faham itu sudah. Ini apa? Kita baca kitab tasawuf, tapi sembahyang pun tak nak suruh orang apa-apa, jawab juga pakai mask lagi. Dia buang ya. Dia ikut SOP juga. Takut Allah ke, takut pemerintah ke, takut penyakit. Cakap orang tak nak sedih. Agama ni bukan sebutir itu ya. Ya. Di sana ada hukum menjaga fitnah, ada hukum menjaga muruah. Itu semua terlihat dalam hukum syarak. Jaga. Jangan sampai cakap yang tak kena-mengena dengan agama. Disahkan dia agama tak? Kemudian kena memperbetulkan, nak memperelokkan. Ya, pemerintah yang bercakap, yang buat hukum, yang pada pandangan kamu tidak menepati syarat, ya silakan cakap. Tegur dia. Bukan tegur kawan. Tegur kawan apa? Juga pemerintah. Tegur dia. Cakap ke dia. Tak berani pula. Pasal apa? Aku nak tangkap. Cik. Acul tu. Cakap dia. Tulis surat. Nampak sini. Ada apa? Aku pula. Ni bukan hero kampung. Hero kampung hero je. Ni nama dia apa? Tak hero langsung. Jangan kamu cakap tapi kamu tak buat. Lima takulu ma'ala ta'mali. Kenapa tak kamu bercakap barang yang kamu tak buat? Tegurlah pemerintah. Tegur pemerintah. Ya. Dengan syok sama kedai kopi. Tegur tu. Apa yang dia buat tu salah, yang pada pandangan kamu tu salah, yang kamu tu reti, ya silakan. Nabi kata afdal jihad. Seafdal jihad ialah berkata sebenar kepada pemimpin yang zalim. Kalau dia zalim, cakap. Sebab pandangan kamu dia zalim, kamu cakap, kamu tegur dia. Jangan disinggung orang ya, tanpa kita memahami kaedah usul fiqh dan sebagainya. Akhir zaman ni bab Fiqh ni bukan kata akhir zaman. Sejak awal zaman sampai kiamat dia akan bercanggah-canggah. Selagi ada orang yang kata tak boleh, akan ada orang kata boleh. Selagi ada orang kata boleh, akan ada orang kata tak boleh. Begitulah. Akan berlaku dalam Quran sebut yang bersalah-salah pendapat dalam bab agama ni, ya, akan berteruslah. Cuma kita lihat mana yang afdal, yang terbaik bagi kita. Baik. Dia nak cakap dia atas dasar ilmu dan warah, bukan ilmu tanpa warah. Nak cakap agama, dia atas dasar ilmu dan warah, bukan ilmu semata-mata.
Dan jangan warak tanpa ilmu, tak akan jadi. Itu namanya warak. Itu warak. Itu bahasa saya, tuan-tuan tak faham tak? Itu bahasa apa tak tahu. Ilmu tanpa warak, tertolak. Warak tanpa ilmu, itu sia-sia, tak jadi. Takut Allah kan takut Covid. Itu namanya warak tanpa ilmu. Faham? Ilmu tanpa warak, dia ikut mata-mata ikut. Tak ada pegangan. Macam lalang. Tu lalang. Ikut angin, ikut mana. Betul-betul lah. Poni lah. Jadi kita kena duduk atas dasar itu. Ya. Baik, habis. Kalau engkau hanya dapat mengatasi salah satu sahaja di antara dua itu, yakni antara ijtinab dan iktisab, maka pilihlah bahagian yang menjauhi maksiat. Kita tak boleh nak jadi iktisab, jadilah orang ijtinab. Kita tak mampu nak buat amalan-amalan sunat. Nak puasa tak mampu, tak apalah tak puasa pun. Jangan makan yang haram, buat pertama-tama yang syubhah tak dapat lagi dah hari ni. Yang harus zaman kita ni makanan syubhah ni boleh sembang lah kan. Tak dapat lagi dah hari ni. Jangan sampai haram tu jelas-jelas. Cakap mudah ya. Jauhilah yang haram dan yang syubhah. Yang cakap tu pun datang yang haram bercacau. Jadi saya nak cakap ni atas dasar kebiasaan orang hari ni lah, zaman ni. Ya, kita nak hindar lagi barang syubhah ni. Masya Allah. Kalau boleh tinggalkan yang haram tu pun alhamdulillah. Betul tak? Betul tak tuan ni? Syubhah boleh tinggal? Sekarang boleh tak? Pasal jawab. Zaman akhir zaman kedua, benda syubhah ni tak dapat nak tinggal. Benda makruh jangan cakap lah. Kalau syubhah tak dapat nak tinggal kan. Imam Ghazali kata, ni minta maaf kan. Minta maaf dulu dia cakap ni. Minta maaf dulu dia cakap. Jadi bukan saja hukum, cuma nak cakap. Ini zaman Imam Al-Ghazali, tahun 407, lebih kurang tahun 480 ke 90 Hijrah. Imam Ghazali pernah menyebutkan pendapatan kerajaan, pendapatan pemerintah pada hari ini, dia kata tu hari ini, iaitu pada zaman dia, tahun lebih kurang 470 hingga 80 Hijrah, kataan Imam Ghazali. Pendapatan pemerintah pada hari ini lebih banyak yang haram daripada yang halal. Itu zaman dia. Zaman sekarang ini lagi juga. Maka kata Imam Ghazali apa? Hindarilah kamu daripada berdiri di pintu istana sultan. Diambil kataan Imam Hanafi. Imam Hanafi berkata, jangan kamu berdiri di pintu istana sultan. Boleh faham tak? Boleh faham tak? Cakap orang ni faham sendirilah. Boleh kan? Nabi kata apa? Umatku akan terkena, umatku di akhir zaman akan terkena sekurang-kurangnya tempias riba. Tempias riba ni apa dah? Tu duit yang poket tuan-tuan tu. Tu semua dah tempias riba tu. Masuk ke tempias riba ni apa dah? Kita buat benda riba cuma tak ada dosa. Kita bukan tempias dah, lopok. Duit kita tu dah riba dah tu. Pasal apa? Itu kertas sahaja. Kita tengok tu dia apa? Wang kertas ini sah
diperlakukan dengan nilai negeri 9. Okey, beruntung kan? Nilai negeri 9 RM10. Sah diperlakukan. Maksud kata sah diperlakukannya apa dia? Menggantikan. Macam kita tayamum menggantikan wudu. Listibahatis solah. Nanti habis uzur, habis kita punya darurat, kena betul yang tak. Nawaitu tamammum listibahatis solah. Aku bertayamum kerana mengharuskan sembahyang, tapi tidak mengangkat sembahyang, tidak raf'al hadas. Nanti dah sihat, kena wudu semula, kena qada balik. Itu lagi. Sebab kau tayamum sembahyang juga. Mana tahu kau nanti taklah dibilangkan berdosa meninggalkan solat sebab buat juga. Itulah ibaratnya. Kita gunakan duit kata itu sudah ibarat juga tak berdosa. Benar-benar kata wang ni ialah dinar dan dirham. Dinar dan dirham. Sebab bila dinar dan dirham, mutunya tidak boleh dipermainkan orang. Mutu dinar dan dirham ini tidak boleh dipermainkan orang. Wang kertas boleh dipermainkan. Contoh apa? Contohnya ada dalam Jepun tu. Dia dah Jepun kada, Hiroshima kada bom, habis duit Jepun, orang mula-mula berokok. Betul tak? Saya tak pernah duduk zaman tu. Ni tok ni mak-mak cerita. Duit Jepun tak laku sahabat. Pasal apa? Dah tak sah dia penilaian. Tapi kalau dinar, kalau emas, bom lah buat mana bom masih ada. Di negara-negara jual lah buat. Dia bawa tipu tu. Di Cina Mampus boleh. Inilah wang kertas Cina Mampus yang sah diperlakukan di negeri apa? Cina bodoh katanya. Bila orang ambil, dia beli barang kedai Cina. Kedai Cina pun tak mau. Ada wang riba. Itu dah kata mal riba. Cek riba. Tak muat. Ketat dia. Kita dah kena tokis. Aku dah baik jatuh satu. Tapi tak berdosa. Kemudian apa yang syubhat? Syubhat cukup banyak. Nabi kata apa? Innal halala bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma mustabihatun. Sesungguhnya halal itu nyata, haram itu pun nyata. Antara keduanya syubhat, kesamaran. Benda kesamaran Nabi kata apa? Da' biyadika mala, da' ma yaribuka ila mala yaribuka. Da' ma yaribuka ila mala yaribuka. Ini hadis cukup terkenal. Tinggal apa yang kau ragu, ambil apa yang kau tidak ragu. Yang ragu tu yang kita nak halangan. Apa dia? Biskut Mary, biskut gula air congyu, biskut sagi tong sampah, roti tong tahi. Nama dia pun lah. Makan juga. Siapa? Tuan guru, tuan haji. Aku makan sekali. Akhir zaman nak kata tinggal syubhat. Masya Allah tuan-tuan. Yang jelas nyata tu boleh tinggal pun syukur sangat lah. Mana jadi warak kita itu dua. Nak tinggal mana itu dua. Satulah semayang tak boleh. Nak dapat ingat Allah. Dalam tubuh kita dengan ibadah. Baik, kita ni golongan apa? Iktisab ke istinab? Illahab. Illahab. Kita ni golongan Illahab. Abu Lahab. Tak jumpa Lahab.
Betul tak? Masya Allah. Kita perlu doa mendoakan ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saya doa, tuan-tuan amin, tuan-tuan doa, kita semua pakai amin. Kita duduk di akhir zaman ni, tuan-tuan, ya, bercakap kena berlapis dengan seolah-olah kita dah baik. Terkadang orang yang mendengar lebih baik daripada orang yang bercakap. Senabi dari peringatan. Terkadang orang-orang yang mendengar, orang-orang yang disampaikan itu lebih baik daripada yang menyampaikan. Dan khutbah Nabi yang terakhir, kan? Nabi dah cerita lah kan. Jadi kita kena ta'awan 'alal birri wat taqwa. Tak boleh rasa kita bercakap kita baik. Kita bapak kita baik pada anak, boleh? Kerana anak lebih baik daripada bapak. Bapak ni bapak hantu. Terkadang bukan baik habis. Jadi dia kata, kalau kita tak dapat satu, tak dapat nak mengatasi salah satu di antara dua itu, tak dapat nak mengambil dua-dua tu, tak dapat nak jadi orang yang istinab dan iktisab, maka pilihlah bahagian yang menjauhi maksiat, yang istinab. Kamu tak boleh nak berbuat baik dengan orang, kamu jangan sampai menyakitkan hati orang. Kita menyakitkan hati orang hari-hari. Sama ada orang terdengar tak dengar. Tak dengar je dia mengumpat. Kalau dia tahu dengar dia. Dunia dia tak parah, akhirat dia tuntut. Kita buat tak? Hari-hari kita buat taubat ni pun tak habis. Tuan-tuan nak baca Quran, nak khatam Quran ni, taubat belum. Taubat belum selesai, kau nak tanam pahala Quran macam mana? Kita rapu itu je. Lepas habis kat orang yang kita umpat. Sehari-hari kita mengumpat, bukan dia mengumpat. Dia minta maaf ke belum? Nak baca Quran lagi? Baiklah hang cari jalan macam mana nak di rumah dia nak minta maaf. Ataupun cari jalan untuk bertaubat. Kalau kita nak pergi cari rumah, nak pergi minta maaf, kita rasa lebih mudarat. Dah taubat ke belum? Ini dah tuan-tuan, ya. Jadi orang istinab ni pun tak mampu dah kita ni ada zaman ni tuan. Baik habis. Maka pilihlah bahagian yang menjauhi maksiat, nescaya engkau akan selamat. Walau tidak beruntung, tak jadi orang muflihun, tetapi selamat jadi orang yang salamun. Ya, tak jadi orang yang muflihun, jadi orang yang salamun, orang yang selamat. Baik, habis. Sebab kalau tidak demikian, maka engkau rugi kedua-duanya, jadi khasirun. Lebih takut lagi jadi syaqawiyatun, orang yang celaka. Orang celaka ni lagi berat. Yang tadi ada 5 golongan tu kan. Apa gunanya sembahyang sunat semalam suntuk jika dirosak dengan satu niat yang buruk? Dan apa gunanya bagimu puasa sepanjang hari bila dirosak dengan satu perkataan yang buruk? Yang haji malam-malam, pagi besok pergi kedai kopi, jadi berita TV dulu. Orang semua tafsir, dia seorang betul. Baru sembahyang tahajud 2 kali. Lagak cakap macam wali. Ada satu riwayat bahawa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ditanya seseorang, bagaimana pendapat Tuhan tentang sifat dua orang, yang satu banyak kebaikannya tetapi banyak juga kejahatannya, yang satu lagi sedikit kebaikannya namun juga sedikit kejahatannya, manakah yang lebih baik? Maka jawab Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, aku tidak akan memilih selain daripada keselamatan. Jadi lebih baik yang sedikit kebaikan dan sedikit kejahatan daripada banyak kebaikan tapi banyak kejahatan. Contohnya begini, seperti keadaan orang yang sakit. Untuk mengubati orang yang sakit ada 2 bahagian. Bahagian pertama ialah pengubatan, bahagian yang kedua ialah berpantang larang. Apabila keduanya ada, iaitu ubatnya
ada dan juga berpandang, maka seakan-akan pesakit itu sudah sembuh dan sudah sihat. Jika tidak ada kedua-duanya, ini ubat pun tak ada, berpandang pun tak ada, maka berpandang adalah lebih baik bagi dirinya. Kerana tidak ada gunanya sesuatu ubat itu jika tidak berpandang. Akhir zaman ni makan ubat, penyakit belum datang. Ni pelik bin ajaib. Makan ubat, penyakit belum datang, itu pelik bin ajaib. Apa dia? Vaksin Covid. Tanyalah menteri itu. Sebab berpandang sahaja pada sesuatu masa ada gunanya, meskipun tidak ada ubat. Dengan berpandang sahaja boleh membuat seseorang seakan-akan kaya dari semua ubat. Apa katanya dah ada penyakit? Alaikum bila'ullah. Adalah kamu duduk beruzlah. Uzlah ni apa? Pertama-tama maksud uzlah yang dipaham kebanyakan orang ialah tidak bermasyarakat dengan masyarakat yang fasik, tak bercampur dengan orang-orang yang fasik, yang berbuat dosa, yang bermaksiat kepada Allah, tak campur. Yang kedua, uzlah tidak menghukum dengan hukum yang Allah Ta'ala turunkan, tidak menghukum dengan selain daripada hukum Allah. Baliklah kepada Allah. Wa in tanaza'tum fi syai' faradduhu ila Allah wa Rasul. Maka apabila kamu berbantah-bantah dalam satu permasalahan, kembalilah kamu kepada Allah dan Rasul. Apa maksud Allah dan Rasul? Iaitu Quran dan hadis. Ayat tak faham Quran dan hadis, Allah Ta'ala sebut dalam Quran apa? Was'alu ahli zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang reti kalau kamu tak reti. Siapa orang reti? Nanti kau bawa apa? Innal ulama warathatul anbiya. Sesungguhnya ulama orang seperti Nabi. Ulama jangan disetan bisu. Tolong nyatakan keulamaan kamu. Jangan sampai jadi apa yang dia kata, ana min walid dajjal, ana ahwabu alaikum minad dajjal. Ana min walid dajjal, ahwabu alaikum minad dajjal. Wa yaqulu man huwa ya Rasulullah? Faqala an-nabi ulama usul. Aku terlebih takut di kalangan kamu akan datang dajjal, sebelum dajjal. Bertanya sahabat, siapa dia ya Rasulullah? Kata Nabi, ulama usul. Ulama yang diam. Itu kata saya nama jadi kok. Baik. Tuan dirahmati Allah. Di akhir zaman itu tuan, kita akan jadi buta tuan. Karena kita dibutakan oleh kita sendiri. Terkadangnya orang yang tempat kita nak merujuk sudah menjadikan kita buta. Kita jadi buta di akhir zaman sebab dua. Pertama, kita itu memang buta. Yang kedua, kita dibutakan oleh orang yang membutakan kita. Ini penyakit akhir zaman tuan. Ya, akan lahir pemerintah yang zalim. Akan lahir ulama yang jahat. Akan lahir artis disanjung, ulama digeji. Akan terjadi yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak. Akan berlaku orang merebut harta daripada orang merebut makrifatullah. Orang kan banyakkan harta, orang tak mau cari maksud juga. Ini fitnah akhir zaman akan berlaku tuan. Kita sampai lagi zaman tu sudah pun nyata. Barangkali kita sedang seorang di atas dulu yang duduk kat nombor 5. Tuan dirahmati Allah. Tanda akhir zaman cukup banyak yang disebut tuan. Ya, mula-mula dia sebut 5, dia sebut 3, dia sebut 7, campur-campur dah betul. Macam sikap munafik.
Satu hadis disebut 3, satu hadis disebut 5, disebut 4. Kalau kita lihat dalam Quran dan hadis, ada lebih 50 sifat Nabi itu. Kalau kita tengok-tengok, kita dah kenal. Sebab tu kata Imam Ghazali, siapa yang merasakan dirinya terlepas dari munafik, dialah munafik. Inilah kerja kita tuan-tuan. Apa dia? Ta'awanu ala birri wa taqwa. Kita kena tolong-tolong. Kita mendoakan untuk kita dan kawan serta seluruh muslimin dan muslimat. Bukan minta kita doa ni. Mudah-mudahan orang yang banyak minta kepada Allah sebab takut nak azab Allah. Jadi tolong Allah. Intan surga yang suruh. Kamu tolong Allah, Allah tolong kamu. Kamu tolong menegakkan agama Allah, Allah akan tolong kamu. Cara tolong ni berbeza. Kadang-kadang tak nampak tolongan tu. Makin dibuat Islam, makin kena musibah, makin dia kena bala demi bala. Tak nampak. Akhir zaman tak nampak dia. Seperti mana kata Syekh Abdul Wahab Syahrani, di akhir zaman orang yang benar itu dia sembunyikan kebenaran. Seperti mana orang yang kewalian disembunyikan kewalian. Andai kata kebenaran itu ditonjolkan pada mata umum, nescaya manusia mempertuhankannya. Sila rujuk kitab Anwarul Qudsiyah, Imam Abdul Wahab Syahrani. Akhir zaman dulu kita ada baca tanda-tanda orang benar begini. Akhir zaman tanda-tanda itu dah tak ada. Yang ada apa dia? Makin kamu taat, makin kamu kena. Kamu kena pergi, kamu kena dina, kamu kena pulau, kamu kena itu musibah, Sampai orang tak nampak kebenaran itu kat mana. Yang batin pula disangkakan benar. Fitnah kedaman tuan-tuan. Tanda-tanda apa? Kedatangan Dajjal. Dan kebenaran hakiki akan terbit bila datang Al-Mahdi. Dan kebatilan yang nyata akan terbit bila terbitnya Dajjal laknatullah alaih. Laknatullah alaih. Baik tadi. Sama sendiri. Sebab berpantang sahaja pada satu masa ada gunanya. Meskipun tidak ada ubat. Dengan berpantang sahaja boleh membuat seseorang seakan-akan kaya dari semua ubat. Oleh yang demikian, ada satu berita bahawa sebahagian besar dari penduduk India dahulu pada zaman Imam Al-Ghazali, cara pengubatan mereka adalah dengan melakukan pantang larang. India ni dah lama dah maju tuan. 3,000 tahun sebelum Masihi sudah ada kemajuan di India. 3,000 tahun sebelum Masihi. Betul boleh baca sejarah. Di mana si pesakit tidak makan, minum dan bercakap selama beberapa hari. Hanya dengan berpantang sahaja si pesakit kembali sihat wal afiat. Dengan demikian, maka jelaslah bahawa takwa itu adalah sesuatu yang asas dan permatanya segala macam urusan. Ahli takwa itu adalah tingkat yang tertinggi di antara ahli ibadah. Maka engkau harus mencurahkan usaha dan menumpukan tenagamu untuk itu dan tujukan seluruh perhatianmu kepadanya. Allah jualah yang memberi taufik dengan rahmatnya. Baik, maknanya apa? Maknanya dengan anugerah Allah jugalah dapat kita mentaati perintah Tuhan. Kita bercakap, jangan seolah-olah kita lebih baik dari orang lain. Saya bercakap ni hanya membaca apa yang diterjemahkan oleh musannaf dari kalam Imam Al-Ghazali. Bukan bermakna saya lebih baik dari tuan-tuan. Jadi kita duduk di depan. Saya duduk depan tuan ni cuma jadi tukang baca berita, baca kitab fotostat, ilmu pun fotostat. Allah jualah yang memberikan hidayah. Zalika fadlun min Allah yu'tihi man yasha. Demikian itu adalah limpah kurnia Allah kepada siapa yang dia nak beri. Itu tuan rahmat Allah. Jangan lupa berdoa untuk sesama kita. Jangan minta kita seorang ya.
Itu namanya berdoa yang bakhil. Dan doa kepada sekalian muslimin dan muslimah dulu. Dan bila kita bercakap agama, jangan rasa kita lebih baik pada orang. Kita bercakap atas dasar kita nak jadikan orang yang depan kita tu cermin kita atas jalan nak muhasabah. Mudah-mudahan Allah menolong kita, insya-Allah, dan alhamdulillah. InsyaAllah kita sambung pada bulan depan. Ya, kita balik jadual kita hari Isnin, malam Selasa, minggu 2 dan 3. 2 lepas. 2 lepas ya. Minggu ni saja kita tukar ni pasal kekeliruan kepahaman jadual. Maklumlah PKP banyak. Jadi keliru insya-Allah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق. افتح لنا فتحا قريبا كما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. وصلى الله على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.